Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam 14 Oktober 2020 merupakan hari ke-127 pelaksanaan PKPP. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan semalam melibatkan 2,339 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 10,483 anggota. Task Force ini telah membuat 43,240 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP di seluruh negara. Sebanyak 3,097 pasaraya, 3,998 restoran, 958 penjaja dan 1,145 pasar awam serta pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,002 tempat ibadah serta 1,325 tempat riadah. PDRM telah menahan 390 individu yang engkar mematuhi dan juga melanggar SOP yang telah pun ditetapkan. Daripada jumlah tersebut, seramai 386 individu tersebut telah dikompaun, manakala 4 individu dikenakan reman. Task Force akan terus mempertingkatkan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Mengenai operasi benteng yang melibatkan agensi penguatkuasa beruniform termasuklah ATM, PDRM dan sebagainya serta agensi-agensi lain. Agensi di melalui Ops Benteng ini akan terus mengawal ketat sempadan negara dari devolusi oleh parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan juga mengekang penularan COVID-19 melalui kemasukan parti ini. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 23 parti, 3 penyelundup serta berjaya merampas 5 bot dan 5 kenderaan darat. Sebanyak 282 sekatan jalan raya Ops Benteng telah dilaksanakan yang melibatkan 204 sekatan jalan raya oleh PDRM, 63 oleh ATM dan 10 oleh AKSEM. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020, agensi yang berkaitan telah melakukan 10,458 operasi sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 20 operasi sanitasi yang meliputi 4 zon merah, 8 zon kuning dan 3 zon hijau di 8 buah negeri dan 1 di wilayah persekutuan. Antaranya ialah Sabah 5 operasi, Pulau Pinang 4 operasi, Sarawak, Terengganu, Melaka, wilayah persekutuan 2 operasi, manakala Pahang, Johor dan Selangor 1 operasi. Ops sanitasi melibatkan 108 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 147 pihak berkuasa tempatan serta 5 agensi yang lain. 10 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat turut menyertai Ops sanitasi semalam. Mengenai kuarantin wajib, daripada 24 Julai sehingga 14 Oktober 2020, seramai 48,461 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah tersebut, seramai 9,477 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 71 hotel
dan 16 premis lain di ILA dan juga institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 38,603 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, secara keseluruhannya sejak 13 Mei 2020, KPDN HAP ataupun penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna telah melakukan sebanyak 233,579 pemeriksaan di 233,579 premis perniagaan yang melibatkan 46,915 anggota penguatkuasa. Semalam saja, pegawai KPDN HAP telah melakukan 1,140 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 1,122 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. 18 premis pula diberikan nasihat kerana tidak patuh SOP, dan semalam juga KPDN HAP membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis barangan di 728 premis perniagaan, termasuk peruncit sebanyak 521, pemborong sebanyak 178 dan penghilang sebanyak 29. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan makanan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang secara berterusan dan mudah diperolehi. Dalam tempoh PKPP ini juga, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, termasuk penjarakan sosial dan kebersihan diri, terutamanya sewaktu aktiviti membeli belah. Kementerian Pertanian juga dalam laporan mereka telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan juga memberi jaminan bahawa bekalan barangan keperluan adalah mencukupi. Oleh itu, orang ramai tidak perlu bimbang, tidak perlu panik, kerana barangan makanan adalah mudah diperolehi, adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Walaupun di kawasan-kawasan PKPB seperti saya nak nasihatkan, di kawasan PKPB seperti di Selangor, ya, di Sabah, jadi tidak perlu membuat pembelian panik, kerana walaupun PKPB, semua aktiviti ekonomi termasuklah premis-premis perniagaan dibuka, terutamanya perniagaan yang berkaitan dengan barangan perlu seperti keperluan makanan, sayur-sayuran, barang-barang mentah dan sebagainya dijual seperti biasa. Pasar dibuka, pasar tani pun dibuka, pasar malam pun dibuka. Dan begitu juga dengan kedai-kedai supermarket dan sebagainya yang menjual barang keperluan juga dibuka setiap hari. Jadi sebab itulah saya mengingatkan supaya tidak perlu rasa panik seolah-olah tidak ada jualan lagi, kerana yang tidak dibenarkan membuka perniagaan adalah di kawasan yang ditutup secara total, iaitu PKPD. Selagi ianya PKPB, orang ramai masih lagi bebas untuk keluar memberi barang makanan dan juga keperluan lain. Saya ingin menerangkan sedikit tentang pergerakan di Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Semalam dimaklumkan, saya dah umumkan bahawa pergerakan rentas daerah, rentas negeri, ya, dan rentas negeri daripada negeri hijau tetapi melalui Selangor, sebagai contoh daripada Johor nak ke Kedah, kena rentas melalui Selangor. Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis
daripada pihak PDRM. Jadi pihak PDRM mempermudahkan urusan mendapatkan suratan tersebut. Jadi apa yang perlu dibuat adalah pemohon permit ini boleh memperolehi borang daripada balai polis, daripada pondok polis, ataupun memuat turun melalui Facebook PDRM. Bermakna tidak perlu pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang, hanya perlu memuat turun melalui FB PDRM. Setelah selesai dan boleh di print out borang tersebut, dan setelah selesai mengisi borang, hanya perlu ke balai polis yang berdekatan untuk mendapatkan tanda tangan ketua balai. Itu saja. Dan selepas ditandatangani, borang itu dicop, maka ianya boleh digunakan di setiap sekatan jalan raya. Dan kerajaan juga ingin mengingatkan kepada semua yang mempunyai urusan serta perlu bergerak ke destinasi yang terletak di kawasan PKPB supaya tidaklah perlu berpusu-pusu ke balai polis. Kelonggaran telah diberikan, kemudahan telah diberikan untuk PKPB kerana saya difahamkan untuk pergerakan ini melalui borang-borang yang saya sebutkan tadi. Perkara ini dibuat oleh pihak polis kerana didapati orang berpusu-pusu untuk mendapatkan surat kebenaran daripada polis. Dan saya juga menasihatkan yang mempunyai keperluan mendesak sahajalah yang sepatutnya pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang. Saya difahamkan banyak yang urusan-urusan peribadi, urusan-urusan sosial juga berpusu-pusu ke balai polis untuk mendapatkan borang. Ada setengah tu memberi alasan nak melawat saudara mara lah, macam-macam. Jadi saya harap dalam masa PKPB ini 2 minggu ini, kita sebenarnya perlu mengurangkan pergerakan, kerana tujuan PKPB ini adalah untuk mengurangkan pergerakan supaya kita dapat menghentikan atau memutuskan rantaian COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Jadi seperti kita tahu yang beberapa tempat di Selangor sebagai contoh telah pun bertukar menjadi daripada zon kuning ke zon merah. Seperti saya tegaskan bahawa ini, bahawa untuk bekerja kita bebaskan, tidak ada sekatan untuk bekerja. Walau bagaimanapun, saya menasihatkan kepada individu yang berada di zon merah, kalau kita menggalakkan supaya mereka bekerja di rumah. Walaupun kita benarkan pergerakan, tetapi adalah lebih selamat jika mereka bekerja di rumah. Yang pertamanya untuk menjaga kepentingan mereka, yang keduanya untuk mengelakkan ataupun menyekat penularan daripada zon merah ke zon hijau. Jadi kita galakkanlah sama ada jabatan kerajaan ataupun swasta sekalipun supaya boleh memberikan kebenaran kepada pekerja mereka yang berada di zon merah untuk berada di rumah dan meneruskan kerja daripada rumah. Sidang khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini mendengar pembentangan mengenai cadangan supaya Labuan dikenakan PKPB akibat peningkatan kes COVID-19 ini, kes positif COVID-19. Mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPB di Labuan berkuat kuasa mulai 17 Oktober sehingga 30 Oktober 2020. Bagi PKPB di Labuan, semua sektor ataupun aktiviti yang berkaitan dengan ekonomi termasuk industri dan perkilangan adalah dibenarkan. Jadi saya ingin menyebut secara ringkas mengenai SOP ini kerana saya percaya media tentu sajalah akan mengeluarkan SOP ini secara detail besok
Jadi antaranya saya nak sebut iaitu seperti juga di SOP PKPB yang lepas, hanya 2 orang daripada satu rumah untuk mendapatkan keperluan barang makanan dan juga keperluan lain, dan individu yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan juga orang tua, warga mas tidak digalakkan untuk keluar. Walaupun bagi kenderaan yang membawa pekerja adalah dibenarkan beroperasi berdasarkan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Merentas negeri adalah tidak dibenarkan, dan saya tidak sebut rentas daerah kerana Labuan kita difahamkan hanya mempunyai satu daerah iaitu sebuah pulau. Walaupun bagi kes kecemasan memang kita benarkan dengan syarat mengemukakan surat daripada PDRM. Bagi pekerja, mereka bila bergerak di dalam satu daerah, maka tentu sajalah mereka tidak memerlukan PAS ataupun surat daripada majikan kerana bekerja di dalam pulau itu saja. Pergerakan udara lapangan terbang Labuan adalah dibuka seperti biasa. Walaupun jika ingin merentas negeri atas urusan, perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak PDRM. Labuan adalah merupakan sebuah pulau, tentu saja mempunyai aktiviti pergerakan menggunakan air begitu banyak sekali. Oleh itu, mesyuarat bersetuju supaya perkhidmatan pengangkutan air bagi feri Roro, feri ekspres dan bot laju dibenarkan beroperasi hingga jam 6 petang saja dengan kapasiti terhad berdasarkan penjarakan sosial dan juga SOP lain yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, aktiviti kapal NCS ataupun Kumpi ke Labuan bagi tujuan barter trade adalah tidak dibenarkan. Jadi kita tahu banyak kapal-kapal kecil ini yang datang daripada luar, daripada negara luar pun, daripada Filipina, daripada Indonesia, yang datang untuk perniagaan barter trade di Labuan tidak dibenarkan, seperti juga di Pantai Timur Sabah seperti yang saya telah umumkan. Manakala perkhidmatan pengangkutan teksi air dan penambang dibenarkan beroperasi daripada jam 6 pagi hingga 6 petang. Oleh kerana industri perkapalan merupakan industri yang besar di Labuan, maka industri ini berterusan seperti biasa. Tidak ada sekatan untuk perkapalan. Industri perkapalan juga dibenarkan beroperasi, pelabuhan dibenarkan beroperasi. Walau bagaimanapun untuk peraturan pergerakan untuk sign on dan sign off perkapalan, industri perkapalan serta minyak dan gas, walaupun dibenarkan beroperasi, tetapi walau dibenarkan, tetapi mesti mengikuti SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mengenai SOP, sila rujuk kepada SOP sign on dan sign off. Kalau kita ingat lagi bahawa untuk sign on ni mesti di swab test dan di kuarantin 14 hari sebelum sign on. Cuma untuk sign off kalau mereka daripada perairan di dalam negara, dalam Malaysia, kita hanya swab test sebelum turun dan mereka tidak perlu dikuarantin. Walau bagaimanapun, jika kapal tersebut singgah di pelabuhan-pelabuhan negara lain, atau jika singgah di pelabuhan Sabah sekalipun, bila sampai ke Labuan untuk di sign off turun kapal, maka mereka juga perlu dikuarantin, kerana Sabah dianggap sebagai zon merah hari. Jadi mereka perlu dikuarantin selama 14 hari. Mengenai aktiviti ekonomi dalam kawasan PKPB Labuan, seperti yang saya sebutkan, di PKPB di
tempat lain di Selangor baru ini, semua aktiviti perniagaan, ekonomi dan industri boleh beroperasi seperti biasa, namun mesti mematuhi SOP ketat yang telah pun ditetapkan. Pasar raya, pusat beli belah, retail store, restoran, kedai makan, kedai rujak, kedai pun penjaja, warung dan sebagainya dibenarkan dibuka seperti biasa. Cuma dari segi timingnya, masanya daripada 6 pagi hingga 10 malam. Begitu juga dengan kaedah di restoran, seperti yang saya sebutkan, untuk mengelakkan pertemuan di dalam restoran, maka digalakkan untuk membeli makanan secara pandu lalu, penghantaran dan juga take away saja. Walau bagaimanapun, makan di dalam restoran dibenarkan tertakluk kepada syarat seperti yang telah sebutkan baru-baru ini, iaitu satu meja untuk 2 orang, dan jika meja itu besar, kita benarkan maksimum 4 orang. Ya. Walaupun SOP di restoran perlu dipatuhi. Mungkin orang tanya kenapa dibenarkan dine-in. Sebenarnya waktu PKPB dulu pun kita membenarkan dine-in. Cuma apabila PKPP dilaksanakan, kita membenarkan disambung meja yang besar, boleh duduk sampai 7-8 orang, as long as ada penjarakan sosial di restoran. Tetapi peringkat awal PKPB hanya kita benarkan 2 orang ataupun maksimum 1 orang, 4 orang. Tetapi meja mesti dijarakkan antara satu sama lain. Jadi SOP yang sama kita gunakan. Pasar tani kita benarkan daripada 6 pagi hingga 12 tengah hari. Walaupun SOP yang ketat telah pun kita umumkan dulu, tetapi juga perlu diawasi oleh anggota rela. Begitu jugalah pasar malam, sama juga perlu diawasi oleh anggota rela. Stesen minyak boleh dibuka daripada 6 pagi hingga 10 malam. Pengangkutan awam semuanya dibenarkan. Semua pengangkutan awam dibenarkan. Aplikasi MySejahtera, pengusaha dan operator premis perlu memastikan pekerja, pembekal dan pelanggan merekodkan kehadiran menggunakan aplikasi MySejahtera atau secara manual. Perubatan dan kesihatan seperti biasa, hospital, klinik dibuka hingga dibenarkan beroperasi 24 jam, manakala farmasi daripada 8 hingga 10 malam. Dari segi sektor ekonomi dan industri, semua kenderaan berkaitan industri, perniagaan, perkilangan yang dibenarkan boleh beroperasi seperti biasa, termasuk merentas negeri sekalipun. Jika perlu membawa barangan daripada Sabah sebagai contoh, untuk barangan keperluan dan lain-lain yang berkaitan dengan industri daripada Sabah, juga kita benarkan. Sektor perikanan, peladangan, pertanian dan penternakan dibenarkan. Aktiviti sektor pembinaan juga dibenarkan meneruskan operasi mereka dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Walau bagaimanapun, seperti yang telah diputuskan di bawah PKPB dulu, pekerja-pekerja perlu disaring dan disahkan bebas COVID-19 untuk beroperasi. Aktiviti keagamaan, mesyuarat bersetuju untuk mencadangkan supaya masjid diimarahkan dengan azan, solat berjemaah 5 waktu serta solat jemaat. Walaupun oleh kerana Labuan berada di wilayah persekutuan, maka bagi menentukan jumlah jemaah solat 5 waktu dan juga solat jemaat, maka kita serahkan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mempersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk mendapat perkenan mengenai jumlah
jemaah solat berjemaah dan juga solat jemaah. Manakala bagi rumah ibadah bukan Islam yang lain dibenarkan seramai 6 orang. Aktiviti hiburan tidak dibenarkan, sama ada kelab malam, pub dan pangwayang. Begitu juga dengan indoor playground. Mengenai aktiviti sukan dan rekreasi, aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal dan dijalankan secara individu tidak melebihi 10 orang seperti e-sports, berjalan, jogging, berbasikal, senam aerobik kendiri, hiking, memancing dan lain-lain. Kawasan terbuka adalah dibenarkan. Aktiviti sukan tertutup seperti berkelah, aktiviti kolam renang, aktiviti bersentuhan fizikal, sukan tempur, aktiviti perlawanan bagi sukan berpasukan dan aktiviti penganjuran kejohanan tidak dibenarkan. Acara dan pertandingan sukan dengan kehadiran penonton dan acara pertandingan sukan yang melibatkan peserta dari luar negeri dan luar negara tidak dibenarkan. Sebenarnya mungkin banyak lagi jenis-jenis sukan seperti outdoor yang saya sebutkan, sukan di luar tadi yang tidak ada bersentuhan dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang tidak saya sebutkan. Sebagai contoh, dulu badminton kita benarkan single, badminton single, tidak ada persentuhan, tidak ada bersemuka dengan dekat, tetapi kita benarkan di luar. Saya ingat dulu ramai yang komplain kalau di luar ni main badminton angin macam-macam. Tapi setakat yang ini indoor game kita tak benarkan, outdoor kita benarkan. Tetapi detail untuk mendapatkan detail yang mana acara sukan yang dibenarkan, yang mana aktiviti sukan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, saya harap bolehlah merujuk kepada website Kementerian Belia dan Sukan untuk mendapatkan detail ya mengenai sukan-sukan tersebut. Mengenai pendidikan, IPTA dan swasta, institut latihan kemahiran, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, taska, pusat tahfiz dan pusat jagaan kanak-kanak ditutup dalam tempoh ini. Walaupun bagi pelajar-pelajar sekolah IPTA, IPTS yang mengambil peperiksaan dengan institusi pengajian luar negara yang telah menetapkan tarikh peperiksaannya, kita benarkan kehadiran mereka untuk menduduki peperiksaan walau bagaimanapun tidak untuk sesi pembelajaran. Seminar, bengkel, kursus, latihan, persidangan, ceramah dan aktiviti berkaitan dengan meeting, insentif, convention dan exhibition ataupun MICE tidak dibenarkan. Walaupun latihan dan perkhidmatan yang sedang berjalan, sedang dilaksanakan ketika ini dibenarkan untuk diteruskan walaupun mereka mesti berada di dalam pusat latihan itu sahaja, tidak boleh keluar masuk juga. Dan kita menggalakkan mesyuarat boleh dilakukan melalui video conferencing. Mengenai penganjuran majlis keramaian, majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta, majlis-majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion dan lain-lain majlis sosial adalah tidak dibenarkan. Manakala semua aktiviti pelancongan keluar daripada PKPB dan yang daripada luar untuk masuk ke kawasan PKPB iaitu Labuan tidak dibenarkan. Jadi kalau kita lihat beberapa kawasan telah pun dikenakan PKPB dan juga PKPB. Kalau kita lihat trend dunia seperti saya sebutkan semalam, trend dunia semakin meningkat. Semalam saya sebutkan bahawa COVID positif di seluruh dunia adalah seramai 38.4 juta individu yang positif, tetapi hari ini meningkat kepada 38.7 juta dalam masa sehari. Begitu banyak peningkatan yang berlaku. Jadi trendnya begitu. Kalau di Perancis saya difahamkan
9 wilayah termasuk Paris telah dikenakan perintah berkurung oleh kerajaan Perancis. Jadi jelas menunjukkan bahawa bahaya COVID-19 ini tetap ada. Bukan saja di luar negara, tetapi juga di negara kita, kerana seperti yang saya sentiasa sebutkan, DG Kesihatan sentiasa sebutkan bahawa virus ini akan tetap berada di keliling kita. Jadi sebab itulah tugas kita adalah untuk memastikan tindakan kita sendiri yang mampu, yang boleh menyekat penularan COVID ini. Kita telah pun berjaya satu ketika dulu. Kita telah berjaya. Beberapa hari menunjukkan kosong COVID positif yang diumumkan oleh Tan Sri Syam, iaitu DG Kesihatan, dan hampir keseluruhan, saya kata seluruh negara telah pun hijau, cuma terdapat beberapa kuning saja. Kita pernah berjaya dalam peperangan memerangi COVID ini, hampir berjaya keseluruhannya. Sekarang ni kerana gelombang ketiga ini seluruh dunia mempunyai isu yang sama. Walaupun kalau dulu kita pernah berjaya, saya yakin kita sekali ini juga akan berjaya untuk memerangi pandemik COVID-19. Yang pentingnya bukan setakat frontliners yang akan membantu mengurangkan penularan ini, tetapi kita sendiri sebenarnya yang mampu untuk mengurangkan dan memberhentikan penularan ini. Oleh itu, patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, patuhilah SOP asas seperti pemakaian pelitup muka apabila keluar, mencuci tangan, dan juga memastikan adanya penjarakan sosial. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekeliling kita selamat. Terima kasih. Saya mendapat beberapa soalan untuk rentas di Selangor. Seperti saya sebutkan, rentas daerah dan negeri tidak dibenarkan, sama ada untuk keluar Selangor ataupun masuk, ataupun rentas antara daerah dan daerah, kecuali yang melibatkan pekerja-pekerja dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan industri dan perkelangan, mana kenderaan mereka boleh membawa keluar masuk. Ada soalan yang very interesting sini. Dulu kita tetapkan walaupun boleh keluar rumah, tetapi dalam radius, di dalam lingkungan 10 km radius, ya. Soalannya, adakah 10 km radius, peraturan 10 km itu masih digunakan pakai? Jawapannya tidak. As long as bergerak di dalam daerah yang sama, boleh kita benarkan. Tetapi seperti yang kita sebut, untuk membeli barangan dan sebagainya, hanya 2 untuk satu kenderaan. Soalan ni, apa kata kalau merentas daerah di Kuala Lumpur? Untuk makluman, kita dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa di Kuala Lumpur dan Putrajaya, di Kuala Lumpur hanya satu daerah dan Putrajaya hanya satu daerah. Jadi kalau soalan ini daripada Bukit Bintang ke Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, mana-mana di dalam Kuala Lumpur dibenarkan. Misalnya daripada Ceras nak pergi ke Bukit Bintang, itu dianggap sebagai satu daerah, kerana Kuala Lumpur keseluruhannya satu daerah, dan mereka boleh merentas antara di dalam Kuala Lumpur. Soalan seterusnya adalah, adakah daerah diambil kira sebagai daerah pentadbiran ataupun daerah kesihatan? Jawapan saya adalah daerah pentadbiran. Jadi sebenarnya banyak daerah di negara kita. Ada daerah kesihatan, daerah pentadbiran, daerah yang diketuai oleh DO, District Officer. Ada daerah kesihatan dan ada juga daerah polis. Daerah polis pun berbeza.
Mungkin dia diketuai oleh OCPD misalnya, ketua polis daerah itu. Ada daerah dia berbeza juga dengan daerah pentadbiran yang diketuai oleh DO. Saya difahamkan ada satu tempat di Selangor, satu daerah pentadbiran DO ada, tapi ada dua daerah polis. Jadi kita mengikut daerah pentadbiran kerajaan, iaitu di bawah pegawai daerah. Seterusnya soalan, apakah status kebenaran latihan atlet tenpin bowling negara ketika tempoh PKPP kerana mereka mengadakan latihan di Sunway Pyramid? Untuk latihan, seperti yang saya umumkan adalah, yang dibenarkan adalah latihan berpusat di pusat-pusat latihan. Latihan di pusat-pusat latihan. Dan latihan itu secara quarantine based approach. Mereka tak boleh keluar pun. Mereka berada di dalam pusat latihan tersebut dan tidak boleh keluar masuk. Dia macam di quarantine juga. Jadi yang ini dibenarkan. Tetapi kalau di Sunway Pyramid, sebuah shopping kompleks, jadi ianya bukanlah dianggap sebagai latihan berpusat secara kuarantin, kerana selepas latihan mereka akan balik dan melalui shopping kompleks dan sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam kawasan PKPB, kerana seperti kita tahu yang aktiviti sukan terutamanya di tempat tertutup tidak dibenarkan, lebih-lebih lagi berpasukan yang ramai seperti itu. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.